Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama pada malam ini. Malam ni masih lagi perbincangan hadis-hadis pilihan daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Ni saya sambung notah sebelum ini, muka surat 20. Notah sebelum ini muka surat 20. Ini bab yang ke-8. Yang mana bab ini asalnya bab yang ke-123 kan? Asal bab ini kita nak bincang pada malam ni, babul afwi was-safh anin nas. Bab memberi keampunan dan kemaafan terhadap orang atau kepada orang. Ini bab yang ke-8 ataupun bab yang ke-123 mengikut kitab asal. Imam Bukhari telah mengemukakan 3 hadis di bawah bab ini. Jadi bab memberi keampunan dan kemaafan kepada orang. Jadi apa dia maksud al-afu was-safhu tu? Payah nak terjemah dalam bahasa Melayu tu. Selepas ni saya bagi huraianlah apa maksud al-afu dan as-saf. Cuma kalau dari sudut bahasa Melayu, mana memberi keampunan dan kemaafan. Kita akan kata begitulah. Baik. Hadis yang ke-13 ataupun hadis yang pertamalah di bawah bab ini. An Anas radhiyallahu anhu anna yahudiyatan atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumah fa akala minha faji'a biha faqila ala taqtuluha qala la qala fama ziltu a'rifuha fi lahawati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa seorang wanita Yahudi telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa daging kambing yang dibubuh racun. Lalu bagi beliau ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya. Selepas itu wanita berkenan dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertinggal. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni? Lalu ditanya Nabi, bukan Nabi, sahabat tanyalah. Lalu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan bunuhnya? Maka Nabi jawab, jangan. Kata Anas, aku sentiasa nampak kesan racun di lelangit ataupun anak lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak bila Rasulullah ketawa tu, Anas kata nampak hitam di bahagian lelangit ataupun di bahagian kita kata lidah bahagian dalam itu. Kesan racun itu. Tu kan. Baik. Cuba tengok nota kaki yang ke-6 tu. Mengikut Ad-Daudi, lahawat adalah bahagian dalam mulut yang akan nyata apabila seseorang ketawa. Jadi lahawat ni kata ni tokoh bahasa Ad-Daudi, dia kata lahawat kita terjemah lelangit tu, tapi dari sudut bahasa Arab maknanya ialah sama saja, cumanya ni anak ambil ni untuk supaya kita lebih jelas lagi maksud dia tu. Jadi lahawat ni kata Syekh Ad-Daudi, dia kata dia akan nampak bila seorang itu ketawa. Kalau bercakap tak nampak. Ketawa ni biasa terbuka mulut kan. Kalau lagi luah tu lagi jelas lah. Sebab dia berada di bahagian dalam lelangit. Ataupun anak tekak tu.
Anak lidah anak lidah tu. Tu dia nampak tu. Baik. Sebelum kita pergi kepada hadis yang seterusnya, sebab ini ana bincangnya 3 hadis ni kita buat satu perbincangan supaya lebih ringkas. Sebelum anda pergi kepada hadis ke-14, terlebih dahulu hadis ni sebenarnya hadis ringkas lah. Dia ada hadis lain lagi yang lebih detail lah, lebih detail. Jadi maknanya perempuan ni dibawa ni selepas diketahui bahawa, sebab dia gini, bila Rasulullah makan daging tu dia ada kesal lah. Jadi sahabat lain hak makan tu ada sebut tu sampai meninggal. Tapi Rasulullah tidak mati, tidak meninggal lah. Tapi ada kesal tu. Ada setengah ulama kata tidak, Rasulullah dia makannya. Cumanya diberitahu oleh malaikat bahawa ada racun. Dan Rasulullah telah makan pun. Maka dibawa perempuan itu, ni dalam riwayat detail lah. Bila dibawa perempuan, dilakukanlah siasat dari pihak kerajaan lah, kita atas siasat. Maka dia pun mengaku memang dia target nak bunuh Nabi atas arahan kita kata orang Yahudi lah. Baik, tak apalah. Itu kita bincang selepas ni. Hadis yang kedua, an Wahb bin Kaisan qala sami'tu Abdullah ibn Zubair yaqul ala al-minbar khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Qala wallah ma amara biha an tu'khadh illa min akhlaqin nas. Wallah la akhudhannaha minhum ma sahibtuhum. Diriwayatkan daripada Wahab bin Kaisan, beliau telah berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkata semasa berada di atas mimbar berkenaan ayat yang bermaksud jadilah pemaaf dan suruhlah orang melakukan kebaikan serta jangan mempedulikan orang-orang yang bodoh. Demi Allah, dia tidak memerintahkan untuk menjadi pemaaf. Bahkan jadilah orang yang berakhlak dengan sifat suka memaafkan. Dan demi Allah, aku akan memaafkan mereka selama aku bersama mereka. Jadi kata Abdullah bin Zubair, sebenarnya Allah SWT perintahkan melalui ayat ini. Zahir ayat ini nampaknya kalau orang buat salah pada kita, kita maafkanlah. Zahirnya begitu. Tetapi maksud sebenar kata Abdullah bin Zubair, perintah Allah supaya kita memaafkan ini sebenarnya perintah supaya berakhlak. Mana salah satu kita kata wasilah untuk dapat orang panggil nilai akhlak dalam diri seorang Muslim, dia kena ada sifat ni. Dia kena ada sifat ni, sifat pemaaf. Kalau seorang itu tidak ada sifat pemaaf, itu tidak diiktiraf sebagai berakhlak orang itu. Ini salah satulah. Baik, tak apalah. Lepas tu kita bincang selepas ni. Hadis yang ketiga, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu wa yassiru wa la tu'assiru. Ada tasydid itu dia tertinggal. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ajarkanlah oleh kamu. Mana ajarlah ilmu kepada masyarakat ni. Tak kiralah ilmu apa yang kamu ada, asalkan ilmu tu bermanfaat. Ni anak ambil secara umum dulu. Permudahkanlah oleh kamu dan jangan menyusahkan. Apabila seseorang marah, maka hendaklah dia diam. Baik. Perbincangan dan pedoman hadis ini 3 hadis lah yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini. Baik. Yang pertama, hadis 13 ataupun hadis yang ke-243 dan hadis 14 ataupun hadis yang ke-244 adalah sahih. Jadi 2 hadis pertama tu sahih. Yang mana kedua-dua hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Manakala hadis yang ketiga, itu hadis 245, adalah hasan li ghairi. Dia asalnya dhaif, tapi bila ada sokongan yang lain, dia jadi hasan kerana sokongan yang lain. Itu hasan li ghairi. Secara ringkasnya begitu. Namun sanad ini, sanad 245 ni, hadis yang ketiga, sanadnya dhaif kerana seorang perawinya bernama Laith bin Abi Sulaim dipertikaikan ingatan. Yang ni ingatan dia tu buruk. Tapi kena ingatlah, dia ni hasan li ghairi, maknanya asal hadis ni dengan sanad ini, hadis ni dhaif sebab ada perawi tadi.
Cuma jadi hasan li ghairi hasan tu kerana ada sokongan riwayat lain. Baik, itu maksud dia. Yang kedua, itu notah baru ni. Yang kedua, ada sebahagian ulama menyenaraikan peristiwa ini sebagai salah satu mukjizat Nabi, sebab Nabi tak mati makan racun. Ghaliknya kita kata secara akal lah, secara adat, bila kena racun tu matilah. Memang dia maksud untuk bunuh Nabi pun. Jadi tak kira dia beracun hak standard untuk sakit, mesti standard untuk mati lah. Dia panggil apa racun ni kan, ada hak kelas kalau kena tu jadi kata-kata gitu ya dak. Dia ada jenis racun ada. So racun kena mati selalu. Hak ni hak tu maksud dia, sebab dia maksud nak bunuh Nabi. Tu. Tapi tak mati Nabi. Sebab tu ulama senaraikan ni peristiwa ni sebagai salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengikut Profesor Dr. Musa Shahin. Dr. Musa Shahin Lashin. Nama dia gitu nak awal. Dalam kitab ada Fathul Mu'in dia kata, dia sebut gini. Anas sentiasa nampak kesan racun pada lelangi atau lidah bahagian dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah pada Rasulullah wafat. Maknanya kesan racun tu tinggal, orang panggil kesan yang kekal. Tak hilang sampai mati. Tu dalam syarah dia lah. Nabi SAW wafat adalah kerana kesan racun yang diberikan oleh wanita Yahudi berkenaan. Hak ni bukan seorang yang berpendapat gini. Ramai ulama berpendapat gini. Ni salah satu kesan dia tu. Jadi kita kata Nabi ni, dia tadi kata mukjizat. Dak, mukjizat ni maknanya tak mati selalu. Tetapi kena ingat, ulama sebut mana kesan racun ni tidak menjejaskan apa ni kita kata fizika Nabi, sehingga Nabi terjejah ibadat, terjejah peperangan, terjejah urusan pemerintah. Tak. Tapi ada kesan. Ada kesan. Itu kata Dr. Musa Shahin Lashin dalam kitab Fathul Mu'in. Baik. Yang keempat. Di sinilah tadi. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis pertama, ada hadis tu dalam tajuk pun Imam Bukhari buat ni, al-afu dan as-safhu ni dia ada makna berbeza, tapi nak terjemah dalam bahasa Melayu, sebab tu ana terjemah kemaafan dan keampunan. Keampunan dan kemaafan. Baik, sebenarnya apa maksud al-afu? Apa maksud al-afu seperti bab yang diadakan oleh Imam Bukhari? Al-afu yang kita sebut lah, as'alukal afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Okey, al-afwa mana saya mohon keampunan, maka ampunilah saya. Ataupun nas'aluka al-afwa fa'fu anna. Tu. Kau ni kau ikutlah. Tak apalah tu. Tapi al-af ni kalau dah terjemah dalam bahasa Melayu kita, maknanya keampunan. Baik, cuba kita tengok. Dari sudut bahasa Arab, al-afu tidak dianggap berdosa dan tidak diseksa kerananya. Tu. Dari sudut bahasa, bila kalimah al-afu ni, orang yang dapat al-afu, afu tu, bila Allah berikan afu kepada seorang, maka orang itu tidak dianggap berdosa dan tidak diseksa. Sebab tu kita minta. Jadi maknanya al-afu ni kalau begitu maksudnya penghapusan dosa, dan kesan penghapusan dosa tu tidak diseksa. Itulah jadinya. Itu makna dari sudut bahasa. Mengikut Al-Khalil, al-afu adalah setiap orang yang asalnya akan dikenakan hukuman namun tidak dikenakan dan dimaafkan. Kadang-kadang digunakan ayat dalam bahasa Arab, seseorang tidak membalas kerana sesuatu kesalahan yang dilakukan. Makna orang buat salah pada dia tapi dia tak balas, dia biarkan gitu. Itu mengikut Al-Khalil makna al-afu juga. Biarlah, dia kata dia langgar kereta kita misalnya, biarlah, tak payah bayar, tak salah pun, pakai begitu, sesama masing-masing gitu. Kita backyard kita, dia backyard dia. Tu makna al-afu lah tu. Patut kita ada hak tu, awak kena bayar lah. Tak salah dalam agama tu. Moga sikit juga, nak kita biarlah, kata nak. Ana pernah kena. Kita nak pergi kuliah, gaduh sikit hari tu. Kona tu sesek kereta. Galu kereta model, kereta mewah. Enggak kebetulannya Cina. Enggak ana berhenti. Berhenti tu dia turun. Dia bawa tu anak dia, kereta ayah dia. Dia kata tak apa, kita pergi tepi tu, saya ana beri nombor telefon dia apa. Esok kereta ayah dia telefon.
Anda tak ingat asalnya macam mana dia agak tu. Dia panggil ustaz kan. Ustaz, tak apalah ustaz, sikit tu gak, biarlah itu. Oh, kata beres, tak apa, terima kasih banyak. Itu al-afu lah tu. Patut dia boleh tuntut tu. Anak mikir dah, parut aku kena ni muka tamamu. Bakal dia kata tak apalah, dia kata. Munggu sikit je. Memang Cina kapung agaknya, dia kecek bunyi Kelantan pekak. Itu al-afu. Kita terlega kita dah. Kalau tidak parut juga tu. Tu al-afu lah tu. Padahal kalau dia tuntut, itu hak dia. Boleh. Kata-kata ini memberi erti membiarkan dan tidak mengira sebagai kesalahan yang patut dihukum. Ini dia panggil al-afu. Dari sudut istilah, tidak mengira sebagai salah dan tidak dihukum kerana sesuatu perbuatan. Inilah maksud asal kepada penghapusan dosa. Ni anak petik dalam Tuhfatul Ahwazi. Kalau kita perhatikan istilah dengan bahasa ni tak jauh beza. Tak jauh beza. Cumanya setengah ulama kata sudut istilah ni al-afu tu lahir daripada kesedaran iman. Tetapi kalau al-afu secara lughah itu secara biasa. Orang tidak Islam pun ada perangai sepanas-sepanas ni. Orang tidak Islam atas rasa fitrah dia. Mungkin sikit juga. Mungkin dia tengok kita pun naik motor. Kalau dia nak suruh bayar, payah kat lah harganya. Dia berkata biar. Dia tidak berkait dengan iman pun. Tapi orang Islam, dia boleh pahala besar sebab dia berkait dengan iman. Dan kalimah tu menjadi doa dia. Dalam doa yang diajar oleh Nabi. Baik. Kemudian apa pula maksud as-safhu? Sebab kedua-dua kalimah ni diguna dalam hadis ni as-safhu. As-safhu ni kalau kita tengok dalam Quran, makna memaafkan juga maksud dia nya. Baik, dari sudut bahasa, as-safhu ni tidak mempedulikan perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang. Itu dari segi bahasa, tak peduli. Ikut dia nak buat apa? Tidak mempedulikan perbuatan salah yang dilakukan oleh dia panggil as-safh. Itu dari segi bahasa Arab. Dari sudut istilah ni maksudnya yang dikehendaki dalam nas ni, tidak mengecam orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Ini adalah peringkat yang lebih tinggi daripada al-afu. Boleh jadi seseorang memaafkan tetapi tetap melakukan kecaman. Ingat sikit dia tu Allah. Tapi aku maaf lah, tapi Allah. Mana ada unsur kecaman tu. Ada unsur tak puas hati. Maaf tu maaf lah. Tapi dia sebut sama. Misalnya tak. Tu. Sehubungan dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tu. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Apa maksudnya? Maafkanlah oleh kamu dan berlapang dadalah kamu sehingga Allah mendatangkan perintah. Jadi seolah-olah ni Allah nak kata gini, jangan maaf saja. Boleh ada ukitnya. Tu mana kali kita tak sekali. Mana fa'fu wasfahu, kalau anda nak terjemah bahasa mudah, maafkanlah. Dan jangan ingat lagi kesalahan tu. Jangan duk kecam dia. Dah maaf gak, dia duduk ukit lagi. Jangan. Itu masih. Sebab itulah ulama kata isfah ni, saf ni lebih tinggi daripada afu. Boleh jadi afu ni maaf tapi kecek lagi ke belakang. Tapi as-safu ni tak. Maaf dan dia tak sebut dah. Tak ada langsung kecaman dan sebagainya. Itu beza dia. Sebab tu ulama kata as-saf lebih tinggi lagi kedudukan daripada al-afu. Sebab tu kita minta dua-dua. Yang keenam, pandangan ulama berkaitan dengan dua kalimah ni. Sebab kalimah ni diguna pakai dalam Quran dan hadis. Kena tahu lah. Bagaimana pandangan ulama berkait dengan kalimah al-afu dan as-safhu. Ar-Raghib berkata, ni tokoh bahasa Arab, Ar-Raghib berkata, kalimah as-saf memberi erti tidak mengecam atau mencela dan ia lebih mendalam maksud berbanding al-afu. Kadang-kadang manusia boleh memaafkan tetapi tetap ada kecaman, sindiran dan sebagainya. Imam Al-Baydawi berkata, al-afu bermaksud tidak menghukum pesalah, manakala as-safu tidak mencela. Jadi dalam kalimah as-safhu ni ada maksud tidak menghukum. Cuma dia ada lagi maksud tidak mencela. Kalau dalam al-afu ni sekadar memaafkan saja, boleh jadi ada cela. Itu yang disebut oleh Imam Baydawi. Baik, apa perbezaan di antara al-afu dan al-maghfirah? Ni. Apa beza al-afu dan maghfirah? Kita minta jugalah, Rabbi ighfirli. Itu maghfirah lah tu. Rabbi ighfirli.
Wali walidayya wali a'immatil muslimin. Tu. Ya Allah, ampunilah dia. Maghfirah tu mana? Keampunian. Jadi al-afu pun ampun juga. Ada beza ke tidak tu? Sebab semua ni diguna pakai dalam Quran dan hadis. Baik, cuba kita tengok. Al-afu bermaksud tidak menghukum pesalah kerana dosa yang dilakukan. Manakala al-maghfirah adalah menutup dosa dengan diberikan pahala. Tu beza dia. Jadi kalimah jadi maghfirah ni tutup dosa. Maknanya al-mahwu dia panggil. Tutup dosa tu makna hapuslah. Dan diberi pahala. Boleh pahala pula. Dosa kurang, pahala bertambah. Besar tu. Itu maghfirah. Oleh kerana itu maka kalimah istighfar digunakan kepada Allah, tidak kepada manusia. Jadi kalau kita perhatikan, kalimah istighfar ini digunakan kepada Allah. Sebab nak hapus dosa ni Allah saja boleh. Lepas tu nak bui pahala Allah saja boleh. Lebih ke arah kita kata nak tutup dosa. Sekadar kita kata saya maafkan. Awak buat salah pada saya maafkan. Hak tu sekadar al-afu. Tapi apakah tertutup dosa dia? Kita maaf tiba-tiba orang tahu lagi. Boleh berlaku gitu. Tapi kalau kita maaf al-afu, kita maaf. Kemudian Allah tutup. Makna dapat maghfirah. Lepas tu boleh pahala pula. Tu maghfirah. Tu. Sebab itulah dia guna pakai berlaku dalam Quran. Jadi maghfirah ni tinggi lah. Mana maghfirah ni daripada Allah. Kalau manusia ni al-afu saja. Betul lah kalau perhatikan, anda cuba cek juga. Kalimah ghafara ni memang Allah, untuk Allah saja. Kalau orang lain ni afu. Tu dari segi bahasa Arab. Bahasa Melayu kita serupa ya. Ghafartu lahu, misalnya dalam hadis sebagai contoh. Okey berlaku kan. Dalam ni cerita ni Bani Israel biasa kita dengar. Seorang berjalan daripada pasir, tiba-tiba dia tengok anjing yang dahaga kan. Mula-mula dia turun minum air. Dia minum-minum, dia naik ke bahagian atas ni, tengok ada anjing yang terjela-jela lidah tu. Dia pun turun semula kan. Dalam riwayat ni, dalam Riyadhus Shalihin pun ada sebut. Lepas tu dia naik ke permukaan tu, dia bawa air dalam kasut dia. Kasut ni. Dia boleh minum kepada anjing tu. Perbuatan dia terlahir daripada rasa kasihan belas terhadap binatang anjing tu. Nabi kata, dua kali Nabi sebut. Nabi kata fasyakarallahu lahu wa ghafarallahu lahu. Allah menghargai, syakar di situ bersyukur. Syukur tu makna Allah menghargai perbuatan baik lelaki tu. Faghfara lahu, lalu Allah beri maghfirah kepada dia. Tu ada terjemah mudah. Lalu Allah beri maghfirah pada dia. Maghfirah dekat di situ. Allah tutup dosa dia. Mana hapus dosa dia, orang tak tahu. Dan dia boleh pahala dengan perbuatan. Boleh pahala kerana buat baik pada anjing. Lepas tu dosa dia Allah hilangkan. Tu maghfirah. Tu maghfirah. Mana besar lah. Baik. Oleh kerana itu tidak digunakan beristighfarlah kepada orang itu. Bahkan digunakan beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tak kata minta istighfarlah dengan orang itu, moga-moga buat salah dengan dia. Ada sebut gitu nengu orang. Kita buat salah pada seorang, kita berkata mu minta istighfarlah dengan dia. Di segi bahasa Arab ni, bahasa Melayu payahlah nak faham. Tapi kalau untuk Allah gitu. Kalau untuk orang, minta maaf lah. Kalau anda sebut mudah, kalau untuk orang, kita buat salah dengan seorang, orang lain pun kata mungkin nak minta maaf dengan dia tu. Hak tu tak apa. Tapi kalau kita kata mungkin nak minta istighfar dengan dia tu, minta maghfirah dengan dia, tak boleh, salah penggunaan tu dari segi bahasa. Tu maksud dia nya. Yang ke-8, hadis ini merupakan hadis targhib. Targhib ini motivasi agar melatih diri menjadi pemaaf, mengasihani orang lain dan menghargai kebaikan yang ada pada mereka. Tidak wajar dipendamkan kebaikan yang banyak dan ditonjolkan kesalahan yang sedikit. Tak boleh. Baik. Jadi kalau orang buat baik, kita kena sebut kebaikan orang. Baik, tak apalah, tu panjang sebab dia ada cerita ni. Tak ingat anaknya Hasan Basri tak silapnya. Dia perkara ni disebut oleh Syekh Uthaymin. Ada orang tanya dia,
Bagaimana kalau seorang itu dia kritik orang tapi dia tak pernah sebut kebaikan orang itu? Ulama kita menganggap perbuatan dia itu ada hasad dengki. Kita nak kritik orang boleh, tapi hak dia buat baik kita kena tunjuk, kena ayat kau dia ni bagus, cuma ada perkara kita kritik tapi bagus dia banyak, saya banyak boleh tupai dia. Tu baru orang. Kalau kita berada di kedudukan itu, payah syaitan nak memasukkan penyakit hasad dengki dalam diri kita. Tu dari sudut ilmu tu lah tazkiyatun nafs. Jangan kita sebut kesalahan orang ataupun kita kritik dia tapi tak sebut langsung kebaikan dia. Ulama tak suka begitu. Sebab apa? Sebab berkemungkinan kita akan terkena penyakit hasad. Itu salah satu nak mengelak daripada penyakit hasad. Sebab ramai berlaku orang kritik orang ni kan dia dengki orang itu. InsyaAllah kalau kita sebut juga kebaikan dia, InsyaAllah kita tak kena penyakit itu. Ada ulama sebut gitu. Baik, seterusnya yang ke-9, antara suri teladan untuk jadi huruf besar, antara suri teladan daripada sahabat dalam isu ini adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Itu tersilap spelling, As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni pernah, Sayyidina Abu Bakar tetap memberikan bantuan kepada Mistah. Ni kita tahu dah cerita ni, ana ulai sebut ni. Sayyidina Abu Bakar tetap memberikan bantuan kepada Mistah walaupun beliau telah terlibat bercakap tentang Aisyah semasa beliau difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Pada peringkat awal, Sayyidina Abu Bakar bertegas tidak meneruskan sumbangan kepada Mistah yang miskin tu. Padahal ni sepupu dia ya. Sepupu apa? Sepupu Aisyah tu lah. Mana keluarga dia dekat nah lagi sepupu tu. Sebab dia Mistah ni dia terpengaruh dengan media munafik pada waktu tu. Akhirnya dia pun kecek juga. Oh, Aisyah ni ada berzina gini-gini. Sebut tu bukan kata, itu sebut orang panggil salah kecek. Jadi tubik mulut dia gitu. Seolah dia antara yang menjadi penyebar juga. Marahlah Sayyidina Abu Bakar ya. Tak kena budi kita, dia miskin, kita duk bantu dia semua, tiba-tiba boleh kecek gitu tanuk kita ke anak kita ni isteri Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak saya bantu dari lepas pada ni. Maka turunlah ayat Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cuba perhati molek penggunaan maghfirah dan penggunaan 'afin itu kalimah. Sepatut garis bawah tu anda tertinggal tu. Baik, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat maghfirah daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang mana bidang luasnya adalah segala langit dan bumi. Yani seluas langit dan bumi, syurga. Syurga ni maksud syurga ni hak tempat kita saja, bukan syurga keseluruhan tu. Makna bila kita boleh duduk di syurga, orang panggil keluasan tanah syurga Allah bagi kepada kita super langit ke bumi. Luas mana syurga tu, tak nak bayar tu. Baik, siapa dia? Mana syurga seluas langit dan bumi tu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tu? Diperjelaskan dalam ayat 134 tu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dan seterusnya. Orang yang bertakwa yang Allah sedia syurga untuk dia tu, seluas langit dengan bumi tu, dia tu adalah orang-orang yang mendermakan harta dia pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan. Dia tak guna maghfirah, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, kena pakai ingat pokok kita ni, Allah mengasihi orang yang buat perkara-perkara baik. Ni bersumpah tak si bantu, tak kena lagu tu. Orang bersumpah ni tak si buat benda tak molek, ni bersumpah untuk tidak buat benda molek. Allah tegur. Inilah ulama kata ni ayat ni untuk Sayyidina Abu Bakar asalnya. Kisah dia, orang panggil sebab nuzul dia tu lah. Maknanya tinggi kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Dan ayat ni untuk semualah. Asalnya sebab nuzul untuk Sayyidina Abu Bakar. Baik. Jadi di situ jelas nampak penggunaan maghfirah untuk Allah, penggunaan afina tu untuk manusia selain Allah. Baik. Yang ke-10 pedoman hadis yang pertama, harus menerima hadiah daripada musyrik.
secara umumnya. Tapi kena beringatlah, takutnya beracun pun ni pula lepek lah kita ya. Nah. Tapi kau ke mana boleh? Misalnya jiran kita dia buat mari puluk dia, ataupun dia wiwah dia ke, ikutlah, tak kira lah ke dia, boleh ambil. Secara umumnya. Yang kedua, Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Kalau Nabi tahu perkara gaib, dia tak makan kambing tu, hak beracun tu, Nabi tak tahu. Yang ketiga, sikap dan akhlak Nabi SAW yang sangat tinggi, iaitu mudah memaafkan orang lain. Bukan mudah memberi maghfirah, tidak. Al-afu. Yang keempat, antara mukjizat Nabi SAW adalah terselamat daripada racun, sedangkan sahabatnya Bishr bin Barra bin Ma'rur yang telah menelan daging tersebut meninggal dunia. Ini riwayat sebut ni ialah hak sahabat lain tu tak sempat makan, dia telan. Nama Bishr bin Barra bin Ma'rur, dalam setengah riwayat ada sebut gitu, mati ni Bishr ni, mati. Itu kata mukjizat tu, Nabi tak mati, tidak wafat. Yang kelima, kekal di atas kewarasan lah, maksud rationality lah kita, kekal di atas rasional, yakni kewarasan. Dan jangan hiraukan pandangan orang jahil. Bila kita nak buat benda molek ni, jelas benda tu molek sabit berdasar pada riwayat sahih, kita buatlah. Orang-orang tak tahu ni, biar ke dia je lah. Itu bahasa mudah lah, bahasa ringan. Sebab kita kata peduli ke orang jahil tu, nampak macam kasar dah. Tetapi dalam Quran guna gitu. Wa'arud anil jahili, peduli ke, mana tak ada cara lah orang tak erti tu kita buat, moga kita tahu. Lepas tu kalau kita tidak boleh amal sunnah kita ngaji, lepas tu bila nak amal? Bila nak amal? Tu amal lah. Orang tidak marah kalau berbeza perasaan kita kata kat orang. Hak orang marah ni kita kutuk orang tu, tuduh orang tu, hak tu orang marah ni. Kita buat. Tiba-tiba kita buat orang marah, dia tu memang orang bermasalah lah kalau gitu. Baik. Yang keenam, aktifkan pengajian dalam pelbagai sistem pendidikan yang sesuai dan mesra semua peringkat. Ni kita boleh tengok daripada ketiga-tiga hadis. Sebab ni kita anak buat syarah ni berdasar pada ketiga-tiga hadis tadi lah. Tu boleh rujuk semula lah di situ Baik. Hak sahabat sebut sana lah, dia sebut Baik. Yang ketujuh, kekal ke standard agama Islam. Saja nak tulis, kekal ke standard agama Islam yang bersifat mudah dan tidak menyusahkan. Sebab asal agama hak ni sebenarnya dia punya topik besar ni. Asal agama Islam ni memang dia mudah, sehingga kalau jadi payah, dia jadi mudah balik. Misalnya nak semaya, tak boleh nak semaya sambil berdiri. Selepas berdiri tu rukun tu. Bila payah jadi mudah, duduk. Nak duduk tak boleh, tidur. Pergi musafir, nak puasa payah, tak usah puasa, tapi ganti hari lain. Sama ada rukhsah ke azimah ke, ikutlah istilah tu. Tapi agama kita gitu, tak ada satu pun ajaran agama yang susah. Dan kalau ajaran agama yang tidak susah tu, dia jadi susah kerana keadaan tertentu. Dia ada kemudahan lain pula di situ. Tu sifat agama Islam, asal lagi. Tu Nabi SAW yang ke-8, Nabi SAW melarang seseorang membuat keputusan ketika dalam keadaan marah kerana natijahnya adalah buruk dan mengakibatkan penyesalan. Nabi suruh duduk kan. Tak, bila marah. Tak, Nabi suruh apa ni? Diam, Nabi suruh diam. Tadi ada. Bila marah falyaskut. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Bila seorang kamu marah, jangan kecek dulu dia. Gelembung pipi tak apa, asal kena kecek. Allah, anak jumpa dah ni di masjid Telipuk ni bukan mana masjid Telipuk. Sia sungguh. Dia cerai isteri dia talak 3. Jeri tu gak. Dia salah kata tak benar ni, orang tak salah benda ni. Dia nak juga ada ke pendapat kata cerai talak 3 jatuh sah. Aku cerai talak 3 sah jatuh. Anak kata tak boleh kena pakar tu. Sebab hukum di Indonesia pakar tu. Takut timbul masalah dengan mahkamah dan sebagainya. Moga dia pun tak tahu. Maknanya dia pakar 3, jatuh 3 lah tu. Sebab tu dia tanya ada ke tak. Jadi masa dia lafaz tolak tu dia pakar mana? Tentu dia pakar jatuh 3-nya. Sebab tu dia mari tanya ada ke tak tu. Kau tu anak kata tak boleh lah moga pakar tu. Kecuali kita ngaji tahu dah sebelum tu.
Batu rasa berani tu. Kena. Bagai-bagai lagu ni hadrat. Jadi bila anda tanya, apa ya bui tiga selalu? Dia kata balah Ustaz, balah. Ya balah bini dia. Sebab dia kata bini dia minta cerah. Gak bini dia tidak minta tiga. Ana tanya dia, bini minta tiga, dak itu ayah. Kata apa bui tiga? Salah dia kata. Oh lah, siapa dia telefon tu? Telefon kau mesti dah dia ada nombor telefon tu. Mesti kata tak jatuh tiga kot. Kita tak ayak lah kata jatuh so tu. Moga dia pakai hak lain. Takut jadi mudah-mudah pula, jadi main-main pula hukum. Tapi nak ayatnya hak ni lah Nabi sebut, bila marah jangan buat keputusan. Duk dia. Diam-diam tu mana jangan kecek, jangan buat keputusan. Itu maksud dia. Baik, seterusnya kita pergi, ana ambil sikit lagi. Kita ambil bab yang ke-9 ataupun bab yang ke-124 dah dalam kitab asal tu. Bab al-imbisat, babul imbisat ila nas, sikap pemurah kepada orang. Imbisat ni maknanya kita bermurah, mudah-mudah ya untuk orang. Kita tidak menyusahkan orang. Itu maksudnya imbisat tu. Imam Bukhari telah mengemukakan 4 hadis di bawah bab ini. Hadis pertama iaitu hadis yang ke-16 ataupun hadis 246, an Atha ibn Yasar qala, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala faqala ajal wallahi innahu lamawsufun fit Taurah bi ba'd sifatihi fil Quran. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaytukal mutawakkil laysa bifadhin wala ghadibin wala sakhab fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ah as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir walan yaqbidahu Allah Ta'ala hatta yuqima bihil millatul auja. Tu tersilap ta'ala jadi sambung tu. Ta'ala hatta yuqima bihil millata al-auja bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Maksudnya diriwayatkan daripada Atha bin Yasar, beliau telah berkata, saya telah menemui Amr bin Al-As. Inilah Al-As bin Wa'il itu. Ada bermasalah tu. Tu. Tapi anak dia ni hebat, Amr bin Al-As. Lalu saya telah berkata, wahai Amr, cerita kepada saya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau telah menjawab, ya, demi Allah, sesungguhnya beliau digambarkan dalam Taurat dengan sebahagian sifat yang disebutkan dalam Quran. Maknanya pernyataan tentang peribadi Nabi, karakter Nabi ni, hak sebut dalam Taurat tu memang banyak serupa dengan apa yang disebut dalam Quran. Gapo dia? Ni anak untuk mudah ni, anak bui nombor gitu. Dalam Quran sebut, ya ayuhan nabi, maksudnya wahai nabi, sesungguhnya aku utuskan engkau syahidan, sebagai saksi. Penyampai berita gembira dan penyampai ancaman. Baik. Tu ni antara ni hanya disebut dalam Quran. Ni ana sebut ni disebut dalam Quran. Berdasarkan kepada hak ni saja. Atau ada lagi yang lain. Yang keduanya disebut juga hak ni lah, pelindung orang-orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Tu. Pelindung pada orang yang tidak, pelindung pada orang Arab lah maksudnya. Maksud tidak tahu menulis tu makna pelindung pada orang Arab. Hirzal lil ummiyin itu. Tu. Hirzal lil ummiyin. Walaupun hak tu bukan ayat Quran, tetapi dalam Quran ada sebutlah. Tu. Cuma hak ni anak buat ni supaya mudah. Kalau nak cari sesuatu ayat tu panjanglah pula nya. Nabi ni pelindung kepada hirzan lil ummiyin, orang yang tak tahu membaca dan menulis, makna orang Arab. Bukan bermakna orang Arab ni buta huruf belaka, dak. Tapi kat jumlah boleh baca nulis tu sikit. Siapa orang panggil ummi lah.
Yang kedua, engkau hambaku dan utusanku. Ni dalam Taurat pun sebut gitu juga. Mana Nabi ni tidak Tuhan. Takut jadi silap faham. Kamu anggap sepuluh Nabi Isa, berat. Jelas dalam kitab Taurat pun sebut gitu juga. Injil pun serupa lah. Quran pun sebut abduhu wa rasuluh. Itulah. Yang keempat, aku nama ke al-mutawakkil. Mana orang yang sentiasa pasrah kepada Allah. Orang yang sentiasa berserah diri pada itu mutawakkil. Yang kelima, tidak berperangai buruk. Tidak berperangai buruk. Tadilah tu. Laisa bifazzin wala ghalidh. Tu. Kemudian kita bincanglah apa maksud kalimah tu. Tidak kasar, tidak berperangai buruk, tidak kasar tingkah lakunya. Makna Nabi ni lembut, cara jalan dia kecek. Kalau kita Kelantan kalau nak Allah agak tangan kanan, tidak nampak kasar perwatakan, tidak gitu Nabi. Tidak bertempik di pasar, tidak jakun, sakhat, ni perspekadah mulut. Tidak gitu Nabi ni. Lepas tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Nabi bila orang buat tak molek dia balas dengan kebaikan. Yang kesembilan, seorang yang pemaaf. Yang kesepuluh, tidak menyebarkan keburukan orang lain. Tu. Tidak menyebarkan keburukan orang lain ni diterjemah dengan erti yaghfir. Perhati molek tu. Kena tanda tadi. Walakin ya'fu wa yaghfir. Kena bulatkan yaghfir. Yaghfir tu salah satu makna yaghfir. Yaghfir ni makna kita minta supaya Allah ampunkan. Contoh kena faham, takut tak ingat pula. Bila orang buat salah, kita minta, ya Allah ampunilah dosa orang itu. Itu dia panggil yaghfir lah tu. Jadi yaghfir ni makna dia tidak menyebarkan keburukan orang lain. Ni salah satu makna dia. Maknanya Nabi ni payahlah kita nak tahu, tak jumpalah keluar pada mulut Nabi keburukan orang. Tu sifat dia. Payah kalah tu. Kadang-kadang kita sebut juga sama kawan-kawan kita tu. Sebab itulah ulama bincang khusus kalau sebut tu maksud apa. Apakah maksud nak sebar? Kau maksud apa? Dia ada bincang pula tu. Kalau maksud nak sebar keburukan orang, dosa tak boleh. Kalau maksud lain, supaya ditegur, supaya berhati-hati dengan dia, jangan duk kecek lah, dia sensitif bagi lagu ni, tak boleh. Tu molek. Misalnya sebagai contoh, ni saya anak lah, dia tak boleh anak. Jadi bila kita buat alumni lah, kita alumni, bu kita saya jangan tanya dia anak berapa, dia tak ada anak, dia ni tak boleh, sensitif dah. Mujur ayat. Kita tak tanyalah dia ada anak ke tak tahu dah. Sebab kalau tanya dia sedih lalu. Benar-benar kita molek. Padahal itu kekurangannya tu kira. Tapi contoh tu contoh. Kadang-kadang kita sebut dengan niat molek, dia jadi molek lah. Dia sebut pula kena kepada orang tu yang betul, orang soleh, insya-Allah dia jadi molek atas niat kita. Dan yang kesebelah, Allah mewafakkannya setelah beliau selesai membuat pembetulan agama yang hak yang telah diselewengkan, sehingga mereka benar-benar meyakini asas tauhid, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja. Justru dengan agama ini telah terbuka mata orang yang buta, telah mendengar telinga orang yang pekak, dan telah mampu menilai kembali orang-orang yang telah tertutup hatinya. Ni orang panggil tertutup secara basirah, bukan buta mata kasar, bukan telinga pekak telinga dak. Orang panggil basirah, mata hati tu terbuka. Makna bila Nabi mari tu bayangkanlah. Masa tu bila Nabi mula-mula sebut, ni anak sebut supaya kita faham maksud dia ni. Kat bahagian akhir daripada hadis tu. Mula-mula Nabi, bila Nabi kata Allah tu esa, orang terkejut belaka. Dalam riwayat. Tak aja dengar ni kata Tuhan esa. Moga hak skala duk dengar ni beratus tahun, 400 tahun, 500 tahun dah Tuhan ni banyak. Tengok tu lah duk Mekah sampai 400 lebih berala duk Mekah, hak kecil atau besar. Tiba-tiba mayu ya asa. Kul huwallahu ahad. Kejutkanlah tu. Benar-benar gitulah. Baik, seterusnya perbincangan dan pedoman hadis ana ambil sedikit ni panjang juga tu ambil sedikit saja. Nombor 1 ya. Perbincangan dan pedoman hadis. Apa maksud perutusan Nabi sebagai saksi? Syahidan. Sebut tadi syahidan. Nabi sebagai saksi ni apa maksud? Ni dalam Taurat pun sebut, dalam Quran pun sebut. Nabi sebagai saksi itu apa maksud? Syekh At-Tibi berpandangan, engkau menjadi saksi kepada umat ini
tentang kebenaran dan keburukan mereka. Ni di hari akhirat ni, mana-mana umat dia yang buat baik, Nabi menjadi saksi, aku bersaksi dia ni berbuat baik. Kalau jahat pun begitulah juga. Itu maksudnya. Ni kalau anak nak bincang ni panjang lah ni, sebab akan datang kita akan jumpa satu hadis tu lah. Ada seorang tu mari bawa anak lelaki dia, ingat ada cerita. Seorang lelaki dalam kitab ni juga. Ni bab saksi ni. Dia bawa anak lelaki dia, ni anak emas dia lah. Anak yang dia paling sayang, anak jantan, anak lelaki. Dia pun minta, dia tak boleh ke Rasulullah bersaksi kepada Allah di hari akhirat lah, bahawa saya telah berbuat baik pada anak lelaki saya ni. Dia suruh Nabi berjanji, Nabi jadi saksi di hari akhirat bahawa dia telah buat baik pada anak lelaki dia. Nabi jawab lagu mana? Ada situ. Nabi kata, anak seorang ni ke? Nabi tanya, anak seorang ni ke? Dia kata ada lagi lain. Hak lain tu membuat baik supaya ni ke? Dia kata tak, sebab ni hak lain baik ke, cuma hak ni paling baik saya buat. Sebab ni saya terlajak ni. Hak lain anak lain tu buat biasa-biasa gitu. Nak apa Nabi jawab? Nabi kata, aku tidak akan menjadi saksi bahawa kamu telah berbuat baik, bahkan kamu tidak buat baik pun. Ulama bincang hadis. Ulama kata hadis tu jelas menunjukkan bahawa seorang ayah, seorang mak, ibu bapa yang tidak berlaku adil kepada anak dia, dia tidak akan dapat saksi Nabi di hari akhirat. Berat tu hati-hati lah. Makna dosa besar tu. Ulama kata dosa besar tu. Kalau perkataan begitu dari segi usul fiqh, dia dosa besar. Maknanya kena berlaku adil pada anak ni. Lebih-lebih lagi anak perempuan. Jangan anak perempuan rasa tersisih dalam keluarga. Anak yang tak pandai, yang kita kata benak lah, kita kata bodoh, tersisih, tak boleh. Siapa ada anak tu ni, semasa saya ngajar kafar dulu, dia royak saya. Dia kata dia kalau dia nak makan wahepo ke, dia doa biar dia demam. Kalau demam baru ayah dia beli, mungkin dia tak pandang ngaji. Mana kalau dia nak makan Kentucky ke apa, nanti habis-habis kakak dia dapat cemerlang perpresep baru dia boleh makan. Kalau dia minta air, dia tak beli. Belum gini kena jaga. Kalau tidak, Nabi tak akan jadi saksi kita buat baik di hari akhirat. Gitu. Sebab tu kadang-kadang kita nak buat sambutan kepada anak orang pandai, kena mikir juga kepada anak orang tak pandai tu. Sedih dia tu. Tu kena fikirlah pada atas pandai-pandai kita lah. Sebab tu kalau nak makan ke betul suruh royak lah tu, pakai buat begitu lah. Kalau tidak tak pandai, tak ada sama gi aku. Ayah aku kalau buat majlis ni, kan kakak dia abang dia pandai, dia ni tak ada. Sempena dia tu tak ada. Ni sempena abang dia, sempena kejayaan abang dia. Benda-benda gitu kadang-kadang dia akan timbul memendam rasa lah, kita kata kecil hati, tapi dia tak royak. Nabi tak usil lah gitu. Sebab pandai tak pandai ni Tuhan yang buat ni. Kadang-kadang bodoh tu guna untuk hari tua. Kadang-kadang. Baik, cuba tengok lagi sini. Itu makna saksi tu. Jadi Allah SWT menerima kesaksian Nabi SAW sebagaimana di dunia mahkamah menerima kesaksian orang yang bersaksi dalam kes-kes yang bicara. Seolah-olah Nabi jadi saksi, seperti saksi di mahkamah tu. Kalau tak ikut sunnah dia tak dapat ni. Kalau tak ikut sunnah Nabi tak dapat ni. Gapo dia hajat sebenarnya saksi ni, kalau nak sebut kalau anda guna bahasa mudah. Nabi akan jadi pembela kita di hari akhirat. Betul, memang dia ni orang baik, saya jadi saksi. Gitu. Gak bila Nabi tu, sebab tu ulama kata ni nau'um minasy-syafa'ah. Ni semacam syafaat juga ni. Semacam syafaat juga ni. Ada pula ulama yang berpandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada setiap perbuatan umatnya, atau menjadi saksi pada aktiviti tabligh para anbiya, seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat 41 surah An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummah bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah yakni keadaan orang-orang yang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu ini. Jadi maknanya Nabi terlibat menjadi saksi ni sebenarnya ini bukan kepada umat dia saja, kepada umat lain pun. Sebab apa? Anak tak sebut di sini. Sebab mengikut ahli-ahli tafsir, kalau kita baca tafsir, sebab ajaran Nabi dulu pun dia ada dalam ajaran Nabi Muhammad, khususnya bab akidah.
Maknanya Nabi bersaksi tu dari sudut persamaan akidah. Tu besar kedudukan Nabi kita ni. Ada juga yang berpandangan Nabi SAW menjadi saksi kepada umatnya, yang mana mereka adalah saksi kebenaran kepada umat-umat yang lain, bahawa para Nabi mereka telah menyempurnakan tugas tabligh ar-risalah kepada mereka. Maknanya Nabi menjadi saksi kepada umatnya, yang mana umat Nabi itu menjadi saksi kebenaran pada umat-umat yang lain, bahawa para Nabi mereka telah menyempurnakan tugas. Dia gini maksudnya. Ni misal, maksudnya Nabi ni menjadi saksi kepada umat selagi Nabi menjadi saksi kepada umat Nabi dulu, bahawa Nabi dia telah menjalankan tanggungjawab dia. Misal contoh kita ambil Nabi Musa, ni mengikut satu pandangan ni. Jadi umat Nabi Musa, Bani Israel lah kita kata, dia ni menjadi saksi tentang tabligh. Nabi Musa ni sebagai mubaligh. Nabi Musa telah menyampaikan risalah diperintahkan oleh Allah semuanya. Nabi jadi saksi atas umat tu. Apa maksudnya? Nabi menjadi saksi kepada umat, yang mana umat itu menjadi saksi kepada Nabi dia, bahawa Nabi dia telah menjalankan tabligh ar-risalah tu. Tu bila umat dia kata bahawa Nabi kami telah benar-benar menjalankan tanggungjawab sebab Nabi kata ya betul. Itu maksud dia. Boleh faham tu? Tu maksud dia. Jadi sebab tu kata parok. Kalau kita perhatikan dalam Quran, kalau memang Nabi kita ni peranan dia terbesar di hari akhir, nak banding Nabi-Nabi lain. Peranan Nabi kita ni banyak lagi hal lain ni. Baik, mana dalilnya? Misalnya Allah berfirman dalam ayat 143 surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Manusia ni termasuk semualah. Dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini suatu pemuliaan kepada Nabi SAW dan umatnya. Jadi maknanya Nabi ni dia menjadi saksi kepada umat dia, dan dia menjadi saksi kepada umat lain. Bila umat lain kata Nabi Musa ni, Nabi Isa ni dia tidak Tuhan, betul, dia ni tidak pernah pun kata dia ni anak Allah, cuma pokok sesat tu je. Dia ni memang dia kata Allah ni Allah lah, dia bukan manusia Allah ni. Jadi Nabi Isa ni manusia, dia bukan Allah, tak ada sikit pun sifat Allah. Jadi umat Nabi Isa hak beriman dengan betul Nabi Isa, dia kata gitu, maka Nabi kata betul. Itu ayatnya fungsi Nabi. Begitulah. Kemudian nombor 2 tu kita bincang minggu depan insya-Allah. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.